Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar sekalian, alhamdulillah kita bertemu dalam siri seterusnya huraian kitab ringkasan Riyadhus Shalihin dalam siri Tafaqquh fid Din di radio ikim.fm. Alhamdulillah kita bersyukur kerana dalam masa ini, ketika ini kita masih diberikan peluang untuk menambahkan ilmu dan insya-Allah menambahkan keimanan. Dan setiap kali kita menuntut ilmu, sama ada ilmu tentang Al-Quran atau hadis atau fiqh dan sebagainya, kita sebenarnya menuntut ilmu untuk memperbaiki diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna dan cara membaiki kekurangan kita ialah dengan menuntut ilmu. Di masjid dan surau khususnya, dan di mana-mana tempat termasuklah dalam rancangan ini, dalam radio ini. Semoga kita dapat memperbaiki kekurangan kita sekurang-kurangnya pada 3 aspek. Pertama ialah menambahkan ilmu. Yang kedua ialah menambahkan dan memperbaiki amalan. Dan yang ketiga ialah memperbaiki akhlak dan tingkah laku. Inilah yang kita inginkan di sebalik kita menuntut ilmu. Bukan semata-mata kita hadir, membawa kitab, atau mendengar ceramah dan kuliah dan pengajian, tetapi tidak ada kesan. Perlu ada kesan sedikit sebanyak kepada 3 aspek tadi. Alhamdulillah, kita masih berpeluang untuk meneruskan pengajian ini. Dalam siri yang lalu kita telah melihat tentang penulis asal kitab ini, iaitu Imam An-Nawawi, yang menulis dan mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita juga melihat kepada kitab tersebut, apakah kandungannya dan sebagainya. Kita juga melihat dan menyebut tentang peringkas ataupun yang meringkaskan kitab ini, iaitu Imam Yusuf An-Nabhani. Pada hari ini, alhamdulillah, saya berharap tuan-tuan dan perempuan yang mendengar sedang bersedia dengan kitab di tangan, sama ada kitab dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk dalam tablet, laptop dan sebagainya, ataupun dalam handphone, smartphone kan. InsyaAllah kita akan mula melihat hadis-hadis dalam kitab ini. Dan semoga apa yang kita lakukan ini merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kita dalam memenuhi tuntutan agar kita mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dekat. Kita ingin mengenali diri baginda melalui hadis-hadis baginda. Bukan lagi melalui cerita-cerita manusia yang lain, bukan lagi melalui idea-idea yang disebutkan secara umum. Kita akan membaca hadis-hadis baginda. Dengan membaca hadis baginda sendiri, kita akan mengenali bagaimanakah Nabi yang kita sayang ini inginkan kita menjadi manusia yang terbaik. Inginkan kita menjadi manusia yang sentiasa taat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hidup dan mendapat kebahagiaan di akhirat insya-Allah. Kitab ini, tuan-tuan pendengar sekalian, disusun oleh Imam Yusuf An-Nabhani yang meringkaskannya kepada beberapa bab. Dan dalam bab itu ada yang disebut sebagai darsun ataupun tajuk yang lebih kecil, iaitu pelajaran ataupun tajuk-tajuk kecil. Kali ini kita membuka bab yang pertama, iaitu bab tentang keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah bab ini ada satu tajuk kecil, iaitu darsun fil Islami wal iman, iaitu pelajaran yang berkaitan Islam dan iman. Dan diletakkan di bawahnya 2 hadis. Jadi insya-Allah kita akan melihat pengajaran dan maksud hadis ini bermula daripada bab yang pertama, hadis yang pertama. Sebelum itu kita juga ingin melihat bahawa bagaimana Imam Yusuf An-Nabhani menyebutkan hadis tersebut. Kita baca bersama. Dia menyebut rawash syaikhan an Ibn Umar. Rawash syaikhan an Ibn Umar. Telah meriwayatkan 2 orang syekh daripada Ibnu Umar. Jadi ini cara beliau menyebut hadis dalam setiap hadis dalam kitab ini. Pertama, dia menyebutkan siapakah yang meriwayatkannya. Di sini disebutkan asy-syaikhan, 2 orang syekh. Jadi siapa pula 2 orang syekh ni? Dalam ilmu hadis, kebiasaannya bila kita jumpa para ulama menyebut 2 orang syekh seperti ini, ia bermaksud 2 orang alim hadis yang terkenal, imam yang terkenal, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Ini adalah cara mereka menyebutkannya, cara mereka meringkaskannya. Kadang-kadang kita jumpa hadis disebutkan oleh sesiapa pun, mungkin ustaz, mungkin berdakwah, mungkin kita jumpa dalam buku, disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Itu satu cara untuk menyebutkannya. Satu cara ialah mungkin kita jumpa disebutkan muttafaqun alaih. Muttafaq alaih. Maksudnya sama juga, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Cara yang kita lihat dalam buku kita ini ialah Asy-Syaikhan, dua orang syekh, juga bermaksud Imam Al-Bukhari dan Muslim. So ringkasnya, dalam ilmu hadis terdapat banyak kitab yang telah dibukukan sejak sekian lama. Tetapi di antara kitab-kitab itu, para ulama mencadangkan kepada kita, kitab yang paling utama ada 6. Dan 6 itu pula yang paling atas ialah 2. Iaitu Sahih Bukhari, yang dikarang oleh Imam Bukhari, yang kita sebutkan tadi. Dan yang kedua ialah Sahih Muslim, iaitu Imam Muslim. Jadi, kedudukan kitab ini yang tinggi, yang utama ialah kerana dua kitab ini, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kan kadang-kadang kita dengar orang sebut ini sahih, ini dhaif, ini begitu dan begini. Maka untuk memudahkan kepada kita mengetahui dan mencari dan membaca hadis-hadis yang sahih, maka kita buka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diringkaskan oleh Imam Yusuf An-Nabhani ini, beliau telah memilih hadis-hadis daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya asal Imam An-Nawawi. Kenapa dipilih begitu? Kerana ia, seperti saya sebutkan tadi, ia adalah kitab yang utama yang mengumpulkan hadis yang sahih. Maka disebutkan hadis yang pertama ini, siapa diriwayatkannya? Diriwayatkan oleh 2 orang syekh, iaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan yang ada buku, boleh catatkan nota sampingan di buku itu, bahawa inilah maksud bila kita baca kitab ini, 2 orang syekh ialah Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari merupakan ulama yang mengumpulkan banyak kitab, tapi kitab yang utama beliau ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau meninggal wafat pada tahun 256 Hijrah. Itu jarak dia dengan kita. Dan kitab yang beliau kumpulkan itu alhamdulillah dipelihara oleh para ulama sehingga hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapati kitab Sahih Bukhari itu di kedai-kedai buku, bahkan mungkin dapat download daripada internet. Dalamnya ada lebih kurang 7,500 hadis lebih. Itu banyak. Dan beliau mengarang kitab ini selama lebih kurang 16 tahun, menyusunnya, mengumpulnya dan sebagainya. Manakala Imam Muslim pula ialah murid dan rakan beliau, murid kepada Imam Bukhari dan sahabat beliau, yang meninggal, Imam Muslim meninggal pada tahun 261 Hijrah. Dan kitab Sahih Muslim beliau juga mengandungi lebih kurang, kalau kita beri di kedai, nombornya hadis yang lebih kurang sama, 7,000 lebih hadis dalam itu. Jadi 2 kitab ini telah menjadi sumber rujukan utama kepada Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Dan bila Imam Yusuf An-Nabhani yang meringkaskannya, buku yang kita gunakan ini, beliau mengutamakan hadis daripada 2 kitab tersebut. Jadi ini memberikan kita satu rasa yang cukup tenang dan cukup gembira kerana mereka telah membantu kita. Pertama, Imam Nawawi telah memilih untuk kita. Kemudian Imam Yusuf An-Nabhani telah meringkaskan untuk kita daripada 2 kitab yang utama. Alhamdulillah. Dan hadis-hadis dalam kitab yang lain pula, seperti kitab yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang sedang selalu dengar, seperti kitab Sunan-Sunan, iaitu Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad. Semuanya juga adalah kitab-kitab hadis. Di dalamnya terdapat hadis-hadis juga yang sahih dan diamalkan. Bermakna sekarang ini kita berdepan dengan sejumlah besar hadis, bilangannya banyak. Maka para ulama memilih dan meringkaskan untuk kita dan menyusunnya untuk kita. Maka kita tak dapat ucapkan melainkan terima kasih kepada mereka, penghargaan yang setinggi-tingginya, kerana mereka telah membantu kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kembali kepada kitab kita. Diriwayatkan oleh 2 orang syekh, iaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian dia menyebutkan Ani bin Umar, daripada Ibnu Umar. Jadi dalam kitab kita disebutkan riwayat oleh
Syaikhan, Bukhari Muslim, ataupun riwayat Muslim ataupun riwayat Bukhari, daripada Ibnu Umar, daripada Umar, ataupun daripada Anas, daripada Aisyah. Ini adalah nama-nama sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bermakna hadis-hadis Nabi ini yang mula-mula mendengar, yang mula-mula menerima dan yang menjaganya, menghafalnya dan menyampaikannya ialah yang mula sekali ialah golongan sahabat. Inilah di antara sebab mereka dihormati, diletakkan di tempat yang tinggi. Mereka merupakan sahabat yang mulia, ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah meridai mereka dan memilih mereka menjadi sahabat dan teman dan penuntut dan juga pelajar yang bergurukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Islam kita disuruh memuliakan para sahabat. Kita tidak dibenarkan langsung menghina mereka, apatah lagi menolak mereka atau menjatuhkan martabat mereka. Na'udzubillah. Kita menjaga mereka, memuliakan mereka, malah kita disuruh menyebut selepas nama mereka radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Maksudnya kita mendoakan dan memang mereka diridai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pertama ini sahabatnya ialah Ibnu Umar, dan tuan-tuan dan puan-puan akan lihat di setiap hadis ada nama sahabatnya dan ada kalanya berulang. Nama-nama seperti Ibnu Umar kerap berulang, nama-nama seperti Abu Hurairah kerap berulang, nama-nama seperti Anas, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir radhiyallahu anhum ajma'in akan berulang banyak. Dan kita juga akan menemui nama-nama sahabat yang mungkin kita belum pernah dengar dan jarang kita dengar. Semuanya adalah sahabat Nabi dan mereka meriwayatkan hadis daripada Nabi. Meriwayatkan dengan maksud mereka lah yang mendengar, mereka juga yang menjaganya dan mereka lah yang menyebarkannya kepada orang lain. Sama ada semasa Nabi masih hidup, apatah lagi selepas Nabi wafat, mereka lah yang menjadi rujukan dan tempat untuk para umat Islam menuntut ilmu tentang hadis Nabi, tentang Islam, tentang Al-Quran dan sebagainya. Baik. InsyaAllah setiap hadis kita akan lihat sahabat-sahabatnya, siapakah mereka. Hadis pertama ialah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nama sebenarnya ialah Abdullah. Nama sebenarnya ialah Abdullah, dia dikenali dengan nama Ibnu Umar. Dan ayahnya ialah sahabat Nabi yang amat terkenal. Ayahnya sahabat, anaknya juga sahabat. Anaknya bernama Abdullah bin Umar. Umar itu siapa? Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Mereka inilah bukti bagaimana para sahabat menuntut ilmu daripada ayahnya dengan anaknya sekali, bahkan ada dengan cucunya sekali. Ini satu budaya ilmu yang cukup besar. Membawa anak, membawa cucu, satu keluarga menuntut ilmu dibuktikan oleh para sahabat. Dan mereka tidak pernah menghalang anak-anak mereka yang sudah pun mampu untuk belajar bersama dengan mereka. Bahkan mereka sentiasa mengingati, kalaulah ini kita terapkan dalam hidup kita, insya-Allah kita dan anak dan sebagainya akan sama-sama diberkati Allah. Janganlah kita contohnya menuntut ilmu tapi anak kita biarkan, cucu kita tinggalkan. Kita kena bersama-sama mencontohi para sahabat. Hadis ini riwayat Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar adalah seorang sahabat di mana ketika hidup Nabi, beliau adalah seorang pemuda. Ketika Nabi wafat, umur Ibnu Umar lebih kurang 20-an. Ketika pemuda. Kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, ini hadis dia. Inilah setiap kali, maaf saya panjangkan sedikit untuk menceritakan ini kerana lepas ini kita akan teruskan dengan hadis. Mula-mula kita cerita. Mula-mula untuk para pendengar sekalian, terutama yang ada kitab di depan, mula-mula disebutkan siapa meriwayatkannya. Bukhari ke, Muslim ke, kedua-duanya ke. Kemudian disebutkan nama sahabat, siapakah dia. Kemudian disebutkan sabda Nabi SAW. Inilah yang biasa susunan yang para ulama gunakan dalam banyak kitab, termasuk kitab ini. Baik, hadisnya berbunyi, Buniyal Islamu ala khams. Dibina Islam itu, ditegakkan Islam itu di atas 5 tiang, 5 perkara, 5 asas. Iaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama disebutkan 2 kalimah syahadah. Itu asas tiang yang pertama. Yang kedua, wa iqamis salah, dan mendirikan solat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan,
memberikan zakat, wa hajjil bait, dan juga menunaikan haji di Baitullah di Makkah. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini memberikan kita pertamanya satu gambaran. Nabi mengumpamakan Islam seperti satu binaan, satu rumah, satu kemah. Supaya kita memahami bahawa ia mesti ditegakkan. Tertegaknya Islam mesti ada asasnya, tiangnya dan sebagainya. Disebutkan 5 perkara yang melambangkan rukun Islam. Tertegaknya Islam apabila umat Islam menjaga 5 perkara ini. Dan kita sudah tahu bahawa binaan yang rosak tiangnya, yang tak cukup tiangnya, akan runtuh, akan cacat. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan dimulakan dengan syahadah, iaitu pengucapan, penyaksian, pengakuan, 2 kalimah syahadah. Membuktikan kita, menjelaskan pegangan kita dengan mantap. Kemudian diikuti dengan 4 lagi rukun yang membuktikan amalan, yang membuktikan kita mentaati kalimah syahadah yang kita ucapkan tadi, satu pengakuan, maka kita buktikan dengan ketaatan, iaitu 4 perkara. Dan 4 perkara ini, iaitu rukun Islam yang melengkapkan 5, ada yang ditunaikan untuk diri sendiri, seperti solat, seperti puasa. Dan ada yang ditunaikan untuk diri dan juga untuk kebaikan orang lain, seperti zakat. Dan ada juga yang melibatkan kedua-duanya, seperti haji. Kita menunaikannya untuk diri kita, dan kita bersama-sama dengan orang lain, satu umat, sama-sama beribadat kepada Allah dan saling membantu-membantu ketika menunaikan haji. Kelima-lima rukun ini dihuraikan dalam hadis-hadis yang lain. Tetapi hadis yang ini dianggap penting dan utama, disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang utama. Kalau tuan-tuan tengok kitab hadis 40 Imam Nawawi yang biasa kita pelajari itu pun, ini hadis yang awal disebut, hadis nombor 3. Ialah asas yang utama. Mungkin ada orang akan bertanya, mana pergi yang lain? Mana pergi perkara lain? Kenapa 5 sahaja disebutkan? Ini maksudnya 5 asas. Sedangkan perkara lain juga penting. Banyak lagi perkara yang akan melengkapkan. Bermakna, biarlah binaan itu ada asasnya, tiangnya. Biarlah ada hiasannya. Biarlah ada perkakas dalamannya. Segala-galanya adalah terkandung dalam ajaran Islam. Dan hadis ini permulaan yang cukup baik untuk mengingatkan kita bagaimana Islam menyuruh kita beramal. Bukan hanya bercakap, bukan hanya di hati, tetapi dibuktikan dengan amalan luaran. Baik, itu hadis yang pertama. Kita pindah pada hadis yang kedua, yang agak panjang. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab boleh nampak hadis ini panjang. Kita akan cuba ringkaskan. Kita akan bacakan dan huraikan sekat mana yang kita mampu, insya-Allah. Dan hadis yang kedua disebutkan warawa Muslim. Kita bandingkan dengan yang pertama. Pertama disebut warawa Syaikhan, 2 orang syekh, iaitu Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang kedua disebutkan warawa Muslimun, disebutkan Muslim. Bermakna hadis yang seperti ini, yang akan disebutkan lepas ini, tiada dalam Sahih Bukhari. Lafaznya sebegini. Maka ketelitian para ulama cukup mengagumkan kita. Kalau hadis itu ada dalam kedua-duanya disebut Bukhari dan Muslim. Kalau dalam Bukhari sahaja disebutkan rawahul Bukhari. Kalau Muslim saja macam hadis yang kedua ini, rawah Muslim. Muslim kita dah sebutkan tadi, ulama hadis yang meninggal pada tahun 261 Hijrah. Dia menyebutkan seterusnya an Umar. Tadi an Ibni Umar. Hadis pertama. Hadis kedua an Umar. Iaitu daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang amat terkenal, yang juga merupakan bapa mertua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkahwin dengan anaknya yang bernama Hafsah, dan beliau merupakan sahabat yang hebat, yang dianggap pemimpin bagi para sahabat yang lain. Beliaulah khalifah yang kedua selepas wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Umar bin Al-Khattab lah khalifah yang kedua, dan dia digelar di zaman dia digelar Amirul Mukminin. Kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia digelar Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Rasulullah. Tetapi dalam zaman Sayyidina Umar, dia digelar Amirul Mukminin. Seterusnya sebegitulah para khalifah digelar Amirul Mukminin, bermula dengan Sayyidina Umar. Dan Umar lah seorang yang tegas, yang terkenal dengan ketegasannya.
dan terkenal dengan begitu lembut hatinya. Bukan hanya tegas, tapi lembut juga hatinya bila berdepan dengan situasi yang memerlukan kepada rendah diri dan sebagainya. Dan Nabi memuji Sayyidina Umar. Di antara pujian yang menarik yang saya nak selitkan di sini ialah bagaimana Nabi SAW pernah bermimpi dan ditunjukkan di syurga bagaimana ada sebuah rumah istana yang besar. Nabi bertanya, siapakah pemilik istana ini? Maka dijawab, ia milik Umar bin Al-Khattab. Bayangkan, semasa Umar masih hidup, telah pun ada rumahnya di sana. Kerana amalannya, kerana imannya. Kita bagaimana tuan-tuan? Semoga kita memikirkan pelaburan akhirat. Sama-sama kita memikirkan pelaburan akhirat. Beserta dengan pelaburan dunia pun kita fikirkan, tapi akhirat kita fikirkan. Sayyidina Umar, dengan keimanannya, dia ada istana di syurga. Maka Nabi Muhammad berkata, Muhammad SAW, dia diberitahu itu istana Umar, maka dia tidak masuk dalam istana itu. Keesokan harinya, dia jumpa Sayyidina Umar. Nabi berkata, Nabi bersabda, wahai Umar, aku bermimpi melihat di syurga istanamu di syurga. Dan aku tidak masuk kerana aku takut kamu cemburu. Sayyidina Umar terkejut. Dan Sayyidina Umar terus menangis. Umar yang tegas, Umar yang garang itu menangis. Dia kata, wahai Rasulullah, takkanlah dengan Rasulullah pun saya nak cemburu. Bermakna Nabi SAW menjaga hati sahabat dia. Sayyidina Umar, macam kita lah, bila kita ada harta kita tak suka orang pegang. Kadang-kadang kita ada handphone kan, baru beli. Masya Allah, smartphone. Tiba-tiba ada orang pegang, tak minta izin. Kita pun, kenapa ni? Jadi, Rasulullah SAW, dia tahu Sayyidina Umar begitu. Tetapi, Umar tak nak begitu. Umar dengan Nabi, dia tak apa. Tapi Nabi SAW menghormati sifat Umar. Dan Nabi ingin menunjukkan kasih dia pada Umar. Nabi kata, aku tak masuk, wahai Umar, dalam istana itu. Kerana aku tahu kamu, kalau barang kamu, hak kamu, kamu tak suka tanpa izin. Begitulah kiranya. Maka Umar menangis. Dan mengatakan, takkanlah wahai Rasulullah, dengan dirimu yang mulia, aku tak akan cemburu. Kenapalah? Kenapa begitu sekali Rasulullah? Syahdu dia. Saya nak maksudkan bahawa Sayyidina Umar yang ramai orang cerita, dia tegas, garang, semua pegang pedang dan sebagainya, perang dan sebagainya. Dia juga ada waktunya sedih dan syahdu. Bahkan disebut dalam kitab biodata Sayyidina Umar, bila dia membaca Al-Quran dalam solat di waktu malam, dia menangis. Kita macam mana? Itu pengajaran yang kita kena fikirkan bersama. Baik, terus kepada hadis. Umar bercerita. Hadis yang kedua ini adalah cerita Sayyidina Umar berlaku satu peristiwa yang menarik, yang pelik, yang ganjil. Dia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun. Ketika mana satu hari kami berada bersama dengan Nabi di masjid. Duduk dengan Nabi maksudnya. Duduk dengan Nabi, sama ada mendengar kuliah atau mendengar pesanan atau duduk. Siapa yang tak nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berada bersama dengan Nabi satu nikmat. Kata Umar, tiba-tiba datang seorang lelaki. Bukan tiba-tiba dia maksudnya, pling, dia datang. Bukan. Maksudnya dia datang lah. Dia datang, masuk. Bila masuk, apa yang pelik? Seorang lelaki masuk, taklah pelik. Masuk masjid. Tetapi yang peliknya ialah, Umar menyebutkan sifat-sifat yang menyebabkan dia hairan. Pertama, syadidu bayadis thiyab. Putih sangat-sangat baju dia. Baju dia putih melepak. Putih, bersih. Kenapa heran baju putih? Kerana, kalaulah orang ini datang daripada jauh, dan datang dari luar, mungkin menunggang unta dan sebagainya, padang pasir dan sebagainya, debu, pasti ada kesan. Baik. Kali ini tak, putih bersih. Syadidu sawadi sya'ar. Sifat seterusnya, rambutnya amat hitam. Maksudnya tidak ada debu, dirapikan. Bukan musafir, maksudnya. Zaman dulu musafir macam kita hari ini, mungkin musafir dengan kereta. Zaman dulu dengan unta, kuda dan sebagainya, mesti ada kesan kalau musafir. Pada rambut, pada pakaian dan sebagainya. La yura alaihi athrus safar. Maka Umar menegaskan, tiada pada dirinya, pada orang itu, tanda-tanda dia ni dalam ataupun lepas bermusafir, baru sampai. Tiada tanda dia ni pengembara. Tetapi, wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun yang kenal dia. Maksudnya Umar sekarang, kita bayangkan pada waktu itu, mereka, Umar dan para sahabat duduk depan Nabi. Datang seorang lelaki, maka mereka berbincang. Siapa dia ni? Ni siapa? Macam kita lah. Bila masuk orang tak kenal dalam masjid, kita
terlintas di hati kita. Dan kita mungkin bertanya kawan kita, siapa tu? Siapa orang itu? Jadi semuanya bertanya dan mereka berbincang dalam masa lelaki itu sedang berjalan masuk. Maka Umar kata tiada seorang pun yang mengenali beliau. Jadi ini menambahkan keheranan. Maksudnya kalau orang itu tak dikenali, bermakna dia datang jauh. Dia musafir, dia pengembara, tetapi tiada tanda musafir. Jadi semuanya menambahkan tanda tanya, hairan dan sebagainya. Kemudian yang menambahkan lagi pelik cerita ini, kata Umar, hatta jalsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia datang terus pergi duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk masjid tengah ada kuliah atau tengah ramai, kita mungkin malu nak terus ke depan. Kita mungkin duduk di belakang dan sebagainya. Datang lelaki ini yang begitu indah rupanya, yang begitu bersih pakaiannya, tak dikenali, datang duduk depan Nabi SAW. Dan menambahkan lagi peliknya ialah, waqala ya Muhammad, dia mula bertanyakan soalan. Dia berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam. Soalan pertama, beritahu kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi menjawab. Nabi jawab. Maksudnya Nabi terus jawab soalan dia. Kalau kita mungkin tak terus jawab, tanya kenapa, sebagai Nabi jawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah kamu mengucap, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa sungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Dua kalimah syahadah. Okey. Wa tuqimus salah. Kamu mendirikan solat, iaitu solat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, memberikan zakat. Wa tasum Ramadan, kamu berpuasa bulan Ramadan. Dan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kamu menunaikan haji jika kamu mampu untuk menunaikannya. Lalu lelaki yang bertanya tadi menjawab, sadaqta, kamu benar. Dia tanya, Nabi jawab. Kemudian dia kata, sadaqta, betul, jawapan itu betul, kamu berkata benar. Maka Umar terus berkata, maksudnya berkata dalam hati dia, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami hairan dengan orang lelaki ini. Dia yang tanya, dia pula yang kata betul. Dia bertanya dan dia yang membenarkannya. Lalu dia bertanya lagi. Lelaki tersebut yang tak dikenali itu bertanya lagi. Fa akhbirni 'anil iman, beritahulah kepadaku tentang iman pula. Nabi menjawab, antu'mina billah, kamu beriman dengan Allah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, percaya semuanya, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkannya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada qada dan qadar takdir, yang baiknya atau yang taknya. Maksudnya, yang kamu suka atau tak, berlaku pada diri kamu, terima ini qada dan qadar. Dia pun berkata, sadaqta. Sekali lagi dia berkata, jawapan itu benar. Kamu bercakap benar. Soalan ketiga. Ada banyak soalan ni. Ada 5. Ini yang ketiga. Fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahulah kepadaku tentang ihsan. Nabi berkata, ihsan itu ialah an ta'budallah, kamu menyembah Allah dengan sepenuh penghayatan, dengan hati kamu takut kepada Allah. Sembah Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sekiranya kamu tidak melihat Allah, memang kita tak nampak Allah. Tapi ingatlah, Allah melihat kamu. Maksudnya, beribadat sampai ke tahap itu. Bermula dengan Islam, dengan iman, meningkat kepada ihsan. Itu tahap keimanan. Sama-sama kita berdoa, kita dapat tahap ini, iaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menyadari dan takut kepada Allah. Seolah-olah kita menyadari dan melihat Allah SWT. Tapi kita sedar, hati kita bahawa kita dapat lihat Allah di dunia, maka Allah melihat kita. Ingat yang tu. Diteruskan lagi dengan soalan, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahulah kepadaku tentang kiamat, bila kiamat dan sebagainya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tentangnya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, bila kiamat, hal ehwal kiamat, Allah yang lebih tahu. Yang ditanya siapa? Nabi, sebaik-baik penghulu segala Nabi, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Yang bertanya siapa? Malaikat, ketua para malaikat. Tetapi yang semuanya tidak tahu, melainkan hanya Allah yang mengetahui. Maka Jibril berpindah kepada soalan yang seterusnya. Laki itu. Berpindah kepada soalan seterusnya. Iaitu, setelah berdaku tentang tanda-tanda kiamat. Ini soalan yang lebih tepat. Iaitu, bilakah berlakunya, ataupun apakah tandanya?
Bila berlaku hanya Allah yang tahu keadaan sebenarnya. Tanda-tandanya Allah beritahu kita, begitu Nabi SAW, kita mengetahuinya, itu tanda-tanda kiamat. Maka Nabi menyebutkan 2 tanda. Pertamanya, antaridal amatu rabbataha, seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Ini maknanya panjang. Kalau nak diceritakan di sini, di antara maknanya ialah penerhakaan berleluasa dalam masyarakat, di mana ibunya dijadikan sebagai hamba. Penderhakaan anak terhadap ibu ayah itu berleluasa. Itu tanda kiamat, antara tandanya, antara maknanya. Yang kedua, antara al-hufat al-urat al-'alat al-'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat pula tandanya kiamat. Yang satu lagi adalah kamu akan melihat orang-orang ataupun tempat di mana orang-orangnya asalnya ialah yang tidak berkasut, tidak berpakaian, orang miskin menggembala kambing. Maksudnya tempat itu asal tempat Arab, yang kampung, yang badui, yang mana orang-orang di sana biasanya menggembala kambing, pakaiannya sederhana, hartanya kurang. Satu masa tempat itu akan dipenuhi dengan yatatawaluna fil bunyan. Mereka-mereka itu akan berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Di akhir zaman, semuanya akan terbalik. Asal tempat itu begitu, bertukar menjadi tempat yang lain. Itulah yang berlaku yang kita lihat setiap masa. Bertukar. Dan sampai ke akhir zaman, akan berlaku banyak lagi benda-benda yang kita anggap berubah keadaannya, sehingga menimbulkan tanda tanya, tersebarnya kejahilan, orang amanah dipercayai, orang amanah tidak dipercayai, orang yang khianat dipercayai. Terbalik sistemnya sehingga ke akhir zaman nanti. Kemudian lelaki itu beredar. Ketika itu sahabat masih belum tahu siapa lelaki tersebut, iaitu malaikat Jibril. Tapi ketika itu mereka melihat seorang lelaki, mereka tidak kenal. Maka selepas itu Umar kata, Rasulullah bertanya kepada dia setelah beberapa ketika. Beberapa ketika ini, falabistu maliyan ini, dihuraikan dalam kitab yang lain. Ada riwayat menyebut Sayyidina Umar, dia tidak tahu dan terfikir lebih kurang 3 hari. Selepas 3 hari, Rasulullah bertanya kepada Umar, bertemu dan bertanya, Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Adakah kamu kenal siapa yang bertanya tu? Yang datang, putih pakaiannya, bersih, indah rambutnya, tiada tanda musafir dan sebagainya, datang tanya 5 soalan. Nabi jawab, dia pun kata betul. Kamu tahu tak Umar? Kamu kenal tak siapa dia? Nabi tahu Umar tertanya-tanya. Maka Nabi bertanya kepada Umar untuk memberitahu. Dan kita juga. Bukan Umar saja, untuk seluruh umat. Dia berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Allahu a'lam. Manalah saya tahu Rasulullah. Hanya Allah yang tahu. Rasul yang tahu. Maka Nabi berkata, fa'innahu Jibril. Ini jawapan dia. Tadi pun di awal tadi saya dah tersebut dah sebenarnya. Jadi tuan-tuan pun dah tahu hadis ni. Tetapi akhirnya Nabi cakap, fa'innahu Jibril. Itulah Jibril. Masya Allah. Jibril datang dalam bentuk manusia yang indah, yang bersih, yang bertanya soalan, bukan kerana tak tahu, tetapi untuk memberitahu. Bertanya untuk Nabi jawab. Akhirnya semua sahabat dapat belajar. Dan Alhamdulillah sampai hari ini, ketika ini, dalam rancangan ini, kita belajar apa soal jawab itu. Sampai ke hari ini. Itulah dia keberkatan, kasihnya malaikat Jibril kepada umat, kasih Nabi SAW kepada umat. Kita dapat ilmu sampai hari ini. Maka Nabi berkata, fa'innahu Jibril. Itulah Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu. Jibril datang kepada kamu. Yu'allimukum dinakum. Untuk mengajarkan kamu agama kamu. Yu'allimukum dinakum. Lihat Nabi gambarkan, dia datang mengajarkan kepada kamu agama kamu. Maksudnya dia datang bertanya soalan, dijawab oleh Nabi SAW. Kesemuanya ini adalah proses pengajian. Proses mengajar para sahabat dan kita. Alhamdulillah, terpeliharanya hadis ini sampai ke hari ini, sampai ke masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar dan saya sendiri, kita membaca kisah yang berlaku 1000 tahun dahulu. Bagaimana datangnya seorang malaikat yang menjadi ketua segala malaikat, bertemu dengan ketua segala Nabi SAW. Bertanyakan soalan yang cukup hebat. Dan para sahabat yang mendengar dan memberitahu kepada semua dan menyebarkannya, dan para ulama menjaganya, sehinggalah pada hari ini kita dapat membaca kisah ini. Dan terlalu banyak pengajaran yang disebutkan di sini, masa tidak mengizinkan. Kita insya-Allah akan sambung siri ini yang akan datang dalam bab kedua dalam kitab ini,
dengan hadis-hadis yang seterusnya. Kita hari ini dalam rancangan ini pada ketika ini mempelajari dua hadis yang cukup hebat. Hadis pertama, hadis Ibnu Umar tentang terbinanya Islam di atas 5 perkara. Dan hadis yang kedua ialah hadis datangnya malaikat Jibril bertanya soalan. Hadis Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu radwanullahi alaihim ajma'in. Setakat ini saya dahulu tuan-tuan. InsyaAllah istiqamahlah dalam pengajian. Doakanlah kita dapat terus mempelajari dan menghayati keindahan hadis Nabi SAW dalam siri Tafaqquh fid Din, kitab ringkasan Riyadhus Shalihin. InsyaAllah bertemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.